semua di hari ini ada kerja ma'al hijrah. Berpindah Nabi, hijrah Nabi-nya mari siapa dah di sini ambil semenjak daripada Nabi wafat, mari siapa ke sini ni masa tahun ini 1445 Hijriah. Jadi dikirakan hijrah ni permulaan daripada Nabi kita berpindah. Hijrah Nabi daripada kota Mekah mari siapa kepada Madinah, itulah tahun yang dikira permulaan al-hijrah. Dibilakan tahun Islam tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Adapun ketika Nabi SAW duduk di Mekah, ketika tu tak ada kira hijrah lagi. Ibu apa? Masa mana? Ketika mana dikira ma'al hijrah, dikira tahun baru Islam, ketika Nabi dibangkitkan jadi Nabi dan jadi Rasul, ketika tu tak lagi. Ketika Nabi SAW duk dakwah cara sirran, duk dakwah cara bersembunyi, cara sulit, cara susuk di Mekah 13 tahun, ketika tu tak bila lagi tahun baru Islam. Permulaan daripada Nabi umurnya 40, 41 sampai kepada 53, Nabi kita berdakwah di kota Mekah dengan cara sirran. Dakwah tu sirran, dakwah Nabi saat itu dengan cara sembunyi. Kemudian hijrah ni bila daripada mana? Boleh kita dah panggil takwin Islam. Hijrah saat itu tahun 1445 Hijrah, semenjak daripada Nabi kita berangkatkan, bersafirkan, bergerak dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan anaknya Abdullah ibn Abi Bakr. Semenjak daripada situ tu, apabila Nabi masuk kepada tanah Madinah pada tahun 7 juga dikira katanya Al-Hijratun Nabawiyah. Panggilnya tahun baru Islam. Kalau kita kecek sekalian lagi tahun baru Islam. Pada tahun baru Islam, bukan sepada awak bubur suruh itu apa Di tahun baru Islam kata apa? Apa kata? Dia kata hari Asyura ni hari bubur suruh. Bukan. Kok kita silap tu. Tanggal kita akan mulai Maret, tepat 10 hari Asyura. Apa kita nak bakat kutipnya hari Sarawak suruh. Bukan mana suruh Asyura. Nabi suruh puasa hari Asyura. Hari Nabi Nuh berhenti kapal di Bukit Judi, dan Nabi Musa terlepas daripada kekejaman Fir'aun hari Asyura, yakni hari ke-10. Tapi buat kita setengah bakat wak surah, hari 9 surah, 10 surah. Surah tu makna terselepas pada puasa dan kita bawa surah. Hari ni kata bala lah ni buat surah. Nak buat ke surah pun malah kata apa dah. Sujud lapis je, panah muka-muka, tak ada dia nampak merah nyala masuk asak. Boleh hari je demi semua dah. Sebab asak banyak doa. Nak boleh ke surah Allah kira sini. Tapi yang kata al-hijrah ni, di dalam hijrah, isi kata hijrah ataupun melekat pi dalam isi kata hijrah, makna hijrah ni di dalam ni ada mujahadah. Mana mujahadah? Yakni kita pagi tak di lagi. Hak dukunnya. Hak dengan apa hak dia apa yang panggil buahnya. Hak buah sate. Hak cari warnya. Ingat api. Kau surah. Ni makna kata al-hijrah di dalam mujahadah. Ada kesungguhan. Tajuk yang diberi ni al-hijrah. Apa? Nak iratkan masalah. Apa dia? Ialah persatuan. Dan pula untuk nak mengkuat. Jadi al-hijrah dia baca mengitah kata Nabi hijrah. Nabi berpindah daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah, daripada Makkah ila Madinah. Ini makna asal. Ini orang panggil hijrah hissi, hijrah yang bahasa lapar. Tapi hijrah yang ini kita nak hijrah daripada kampung kita dulu tak sepakat. Daripada kampung ni bala di kampung lain ni tak pakat, maka kita pakat hijrah. Pakat mari berpindah, pakat mari berkumpul di masjid, pakat stokor, bergandai bahu. Lagi pula satu fikir, satu fikrah. Agar masalah di berapa kesungguhan, di berapa kepayahan. Ketika Nabi nak hijrah dengan Abu Bakar, susah sangat-sangat. Karena dipertahankan oleh kafir Quraisy takwil Nabi hijrah. Nak bunuh Nabi, nak ikat Nabi,
nak ikat nada, nak ikat Nabi. Kata Abu Jahal, mengikatlah Muhammad. Memang mengikat hidup, wa imam mengikat mati. Memang capit dua captai. Aku nak wis 100 ekor daripada unta, daripada emas. Nak ayat tu ada hijrah Nabi, ada as-su'ubah, ada segala masalah, ada kesusahan, ada kepayahan, ada kesungguhan, ada kasih sayang, ada iratan kekuatan persaudaraan, lagi pula kasih sayang di antara Nabi dengan Abu Bakar, Nabi dengan para sahabat daripada al-muhajirin. Dalam al-hijrah ni ada al-ukhuwah, ada persaudaraan, tali ikat, tali iratan persaudaraan. Dan dalam sejarah ni juga, dalam hijrah juga ada kabar dia, yakni ada al-mahabbah wal mawaddah, ada kasih sayang dan ada ibu apa. Di hari ini kampung kita nak hijrah pergi ke mana? Nak hijrah pergi kepada maju ke, ataupun kita nak hijrah kepada mundur? Semua tanya tu nak pada maju, nak maju, nak cerah, nak cermelang, kapur, nak cerah. Hak ni kita kena pindah dan semana. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saat itu dia hijrah. Hijrah saat itu Nabi saat itu hijrah mula-mula sekali Nabi hijrahkan orang Quraisy daripada sembah berhala, kemudian berpindah orang kafir Quraisy disembah Allah Subhanahu wa taala. Dulu Abu Bakar pernah sembahkan berhala, dan Siti Khadijah pernah sembah berhala, Umar bin Khattab pernah sembah berhala, Utsman bin Affan pernah sembah berhala. Tapi daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, saya tak sembah berhala. Perih apa? Tapi dengan sebab ma'al hijrah, dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan agama Islam, dinul hanif wa dinul nizam, agama yang ada pelaturan ini. Dengan sebab Nabi dah bawa agama ni mula-mula daripada kecil, daripada halus, daripada tak kuat, kau kuat. Dulu Abu Bakar pernah sembahkan berhala, pernah sembahkan tokoh, pernah sembahkan bucah kepada patung-patung. Umar pernah sembah kepada patung-patung. Tapi Ali karramallahu wajah tak pernah sembah. Sebab tu kita tengok Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, diwilaqab dan digelarkan mereka dengan radhiyallahu anhu. Tapi Ali tak ada nah. Sebut kata Ali bin Abi Talib, ulama tak lakab, ulama tak gelar radhiyallahu anhu. Ulama lakab dia gelar dia karramallahu wajhah, yang telah mulia akan Ali itu oleh Allah akan mukanya muka Ali. Kenapa berbeza bapa? Berarti kita fikir malam ni kita nak maju kampung kita ni. Nak kampung kita buka langit tu daripada rahmat-rahmat. Ibu apa? Dunia lain kalau buat kita tak ada amalan, kalau buat kita tak ada doa wa amal lagi, sedikit kosong lagi. Apa tak ada nak kecek benda-benda lain banyak. Nak kecek buku-buku putih sikit-sikit. Dalam kampung kita sebab apa jadi tak satu. Dalam kampung kita sebab apa jadi gelap. Dalam kampung kita sebab apa rahmat tak ada. Dalam kampung kita kerana orang jadi bahasa tak setoto. Ada kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita kena ukar di mana? Di ini kita nak kecek ma'al hijrah baru untuk iratkan persatuan dan untuk nak menguatkan persaudaraan. Lepas tu kita nak faham di dalam al-hijrah al-maknawiyah, yakni hijrah yang bahasa makna, nak berpindah pergi ke mana. Kalau kita nak pindah pergi kepada maju dah, supaya Ali saat ni dia tak pernah sujud dahiyah kepada berhala. Umar pernah sujud kepada berhala. Abu Bakar dahi dia pernah sujud kepada berhala. Utsman bin Affan pernah sujud pada berhala. Radhiyallahu anhu. Cuba kita tengok di dalam kitab kita ambil apa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mulia pada muka Ali. Ali tak pernah sujud kepada berhala. Kemudian Nabi majukan orang-orang di zaman ni.
zaman Quraisy, zaman jahiliyah, hamiyatan jahiliyah, Nabi maju mereka dengan apa? Yakni dengan Nabi mengisikan la ilaha illallah, mengisikan dinul Islam, mengisikan agama. Sebab tu mereka masih hari kau maju, masih hari kau maju. Kemudian di dalam ma'al hijrah ni orang panggil harakatul Islam. Orang panggil apa dia? Awalul harakat fi bina'i ad-daulatil al-islamiyah. Nak ya tahu punca dan mula-mula daripada Nabi hijrah daripada Mekah pergi pada Madinah dengan Abu Bakar. Ini satu gerak ke mula-mula sekali Nabi nak membinakan daulat negara Islam di Madinah. Dulu orang Quraisy, orang apa jahil Turki, minum arak lebuh kepala, berzina kas orang panggil nasi pula. Adapun kata berzina orang Quraisy, aku minum arak boleh buat kepala minum. Kadang-kadang tak pergi bajilah pakai tawah kelanja jatuh tino. Hebatnya masa tu orang panggil orang Quraisy belum pada agama Islam tu datang. Belum Islam tu datang, ya tak orang Quraisy ni teruk tak teruk. Sampai digelarkan pada tu jahiliyatun. Apa makna jahiliyah? Orang yang sangat-sangat jahil, orang yang jahil Turki. Orang panggil sebab itulah dakwah di kota kena dakwah cara sembunyi. Karena la dina lahum, bagi mereka tidak ada agama. Dari segi agama orang Quraisy tak erti apa, tapi segi penegak mereka bijak, mereka pandang, tapi dari segi agama mereka tak tahu. Tapi lepas daripada mereka dulu jahil, mereka tawah tak baik-baik kelanya boge jatuh tino burianan kata kelanya boge. Mereka minum arak saat itu ada kepala. Ramadi anak tino mereka bunuh. Karena orang Quraisy dulu yang benci pada anak tino, ia benci kepada anak perempuan. Karena Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah bunuh anak tino pada masa dia jahiliyah, dia belum Islam. Qabla Islam dia pernah bunuh anak tino ya sahabat. Lagana ya. Ibu apa? Ani ayat mereka tu jahil sangat-sangat. Mereka tak erti agama sangat-sangat deh. Umar Ibn Khattab satu ketika bini dia saat itu anak tu anak tino, tapi bini dia tak pakai cuk tino. Anak dia, nah bini dia tak cuk tino, tak pakai cuk tino. Kenapa? Karena dia tahu dah orang di zaman itu apabila beranak anak tino lahir anak perempuan, mereka saat itu akan bunuh anak tino mereka tu. Bila anak tino saat itu keji dan hina dan leceh. Sebab itulah perempuan dan isteri bagi Umar Ibn Khattab, dia pakai anak tino dia yang semenjak kecil sampai 7 tahun, 9 tahun, dia dah pakai cuk gatel semua. Anak tino tapi dia pakai cuk gatel. Cuk gatel. Kenapa? Karena dia takut Umar Ibn Khattab saat itu bunuhkan anak dia. Tapi satu hari Umar Ibn Khattab dia tahu juga. Ini kita tengok hijrah ni, Nabi hijrahkan Umar, Nabi hijrahkan Abu Bakar, Nabi hijrahkan umat-umat di zaman itu yang sangat jahil. Nabi ubah mereka, Nabi pindah mereka daripada tak molek kepada molek, daripada jahat kepada baik, hak baik kepada terlebih baik. Umar saat ini apabila dia tahu tak anak dia tu tino, dia ajak anak dia satu hari. Bini dia berbimel dah, isteri dia berbimel. Nama tu Umar tu bunuh anak ni lah. Maka Umar saat itu dah dia ajak anak tino yang satu hari atau mi kita pergi ke sana start. Dah, bini dia berbimel nama ke Umar bunuh anak dia ni. Bunuh anak tino, tapi bini dia tu dah pakai cudakan semua anak tino. Kemudian Umar berhajak pergi satu hari, dia ajak pergi sana. Umar pun gali lubang, gali. Apabila sekat dado, Umar kata ni, tu Umar dalam lubang. Anak dia tak apa, dia budak lagi 7-8 tahun. Maka turun dalam lubang. Apabila turun dalam lubang, Umar muka kamu. Hidup anak dia saat itu, tak dalam lubang, lepas tu kamu. Kemudian Umar bini tanya mana anak Aina binti, di mana ke anak tino. Umar kata aku sudah bunuh dan akan dia. Ini nawayak kata ibu bapa. Ma'al hijrah, belum daripada Nabi kita nak berpindah daripada kota Mekah pergi pada Madinah. Sangat-sangat dahsyatnya benda yang berlaku di kota Madinah, di kota Mekah. Orang-orang Arab di zaman itu
daripada Umar sendiri, daripada Abu Bakar sendiri, mereka tu bunuhkan anak hidup-hidup. Kemudian dan apabila Nabi kita saat itu dakwah, telah umar, ataupun telah bukit, telah cara, maka duk seru sikit demi sikit dengan keadaan orang panggil beringat-beringat, dengan keadaan sembunyi. Nabi ajak mereka gitu pada Allah. Nabi kata qulu la ilaha illallah, katalah ulimuhi orang Arab, la ilaha illallah tuflihun, nescaya kamu dapat keuntungan, dapat untung di sisi Allah, yakni kamu dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah Nabi poin yang sah, benar yang sah. Di dalam kota Mekah Allah Taala suruh Nabi itu dakwah kata. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi itu mengisi kepada hati-hati orang Mekah, hati-hati bagi kafir Quraisy. Allah Taala suruh Nabi itu mengisi kepada Arab Quraisy. Pertama sekali tentang tauhidullah, yakni mengesah tentang Allah, mana mengesah tentang Tuhan. Ni orang panggil syariah ataupun agama yang Nabi bawa di dalam kota Mekah. Dakwah sirrah, dakwah Nabi kepada orang Quraisy mula-mula sekali, iaitu Nabi dakwah tentang mengesahkan Allah, mensatukan Allah, tidak ada Tuhan malaikat Allah yang disembahkan dengan sebenar. Ini dakwah Nabi. Dia mau tanya kita mula-mula daripada Nabi dakwah, belum daripada Nabi hijrah pergi kepada kota Madinah, gapo Nabi dakwah mula-mula Tuhan menekan, Tuhan dekat pada Nabi, suruh Nabi itu dakwah, sampaikan risalah, ialah dikatakan tauhidullah, ataupun tauhidullah mengesahkan Allah, ataupun biwahdaniyati, dengan tunggalnya tunggal Allah. Karena orang Mekah tiga dia wa amat 360 ekor daripada berhala. Hari ni sembah berhala ni, esok sembah berhala ni, lusa sembah berhala ni. Dalam masa setahun 360 hari cukup mudah dia sembah berhala 365 ekor. Sebab itulah syariat agama yang turun kepada Nabi, belum daripada Nabi nak hijrah pergi kepada Madinah, Allah Ta'ala menekankan Nabi, suruh Nabi dakwah tentang buaikan masalah syirik, kharafat, syirik di dalam hati bagi puak-puak Quraisy, bersekutu tentang ibadat ke Allah dan ibadat kepada yang lain daripada Allah. Satu. Lepas tu kita nak maju, kita tengok Nabi kita buat lagu mana. Ibu bapa kita tak sampai cara lain tak maju. Kalau kita ambil cara lain daripada Nabi, cara lain daripada Quran, cara lain daripada hadis, kita tak ada kena angin nak maju. Yang maju staf hati yang mampu betul. Sebab apa dalam kerja amalan, kalau tak ada cara Nabi, tak ada cara Nabi, tak ada cara agama, amalan ni dia tak ada barakah. Apabila amalan tak ada barakah, dia nak jadi tinggi hujung, jadi super ekor dewa. Sebab tu kata membuat amal, mengaji, musmaya, membaca Quran, widati supaya ekor tumpah. Jangan jadi ekor dewa. Janganlah ekor dewa yang saujung dia halu. Ekor dewa dia halu bukan mau tu sah. Pati halu. Tapi ekor tumpah di batai dia tak halu, tapi kalau belakang kosak. Kemudian orang dia kakak bapa dan kakak ibu ni, kalau kita nak beri berkat dalam rumah tangga, kalau kita nak beri berkat di dalam kampung kita, nak beri buka pintu rahmat, nak beri buka pintu keberkatan, kita kena hijrah, ambil cara Nabi. Nabi dakwah dalam kota Mekah 13 tahun, mula-mula sekali Nabi buatkan sifat syirik di dalam hati. Mula-mula sekali Nabi buat syirik di dalam kafir Quraisy ataupun orang-orang Quraisy, Nabi buat syirik. Apa syirik? Yakni wa amalkan Tuhan kata, wa amalkan Allah. Sebab kita dalam hidup wa amal bako, kadang-kadang wa amal tu kerana Allah, tapi agak keduit kata, tak ada duit Tuhan pun, tak ada duit Allah untuk Orang panggil kita di hari ini, kita kena hijrah. Kalau kita buat amal atau dalam amalan kita syirik dengan duit, syirik dengan kemudian,
Dalam amalan kita, Tuhan, pun dia tak ada makan, tak ada juga, nak buat juga dia. Makna kata dalam amalan kita tu, ada syirik dengan ibadat, kita ada syirik dengan kebun, ada syirik dengan duit, ada syirik dengan masalah buatan kita, kerja buat kita, nego kita, syarikat kita. Makna kata ketika ni ibadat kita tak sempurna. Tuhan kata di dalam satu ayat, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala kata siapa dia berharap-harap, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap-harap ada dia nak jumpa dengan Allah, yang nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di syurga, yang nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam akhirat. Tuhan katanya syarat yang pertama, falyamal 'amalan shalihan. Ini syarat pertama. Maka hendak beramal ia seorang sebagai amalan soleh. Pada amalan soleh apa? Bukan semaya sekarang, bukan semaya sekarang. Amalan soleh sebut tak amal ni jangan bahas semaya. Sebut kata amalun, amalan itu umum. Sebut tak amalan pekerjaan kita, tugasan kita yang baik, yang molek. Maka sebut kata amal ni termasuknya semaya, melekapinya puasa, melekapinya zikir, melekapinya sedekah, melekapi buat baik ke orang, melekapi kita tegur orang, melekapi kita wisalat assalamualaikum. Ni masuk dalam amalan soleh. Amal soleh, Tuhan kata siapa-siapa dia nak bertemu dengan aku di akhirat, Tuhan kata buat amal yang soleh. Syarat pertama. Amalan soleh ni amalan tak campur lah. Kalau kita buat amal, nak wi orang kata kita rajin, punuh pada situ. Wa amal, nak wi orang tengok bisa mai semaya awal waktu subuh mai awal lagi. Oh dia mata sianung bisianung idolah tu, mamak tu kholik tu rajin semaya subuh tadi awal lagi dah. Kita rasa sah. Dia rasa sah pun tak? Sah pun lah, rasa enggak. Dia berkata Allah rajin weh kholik tu, rajin weh Abdullah tu mai sejak kita rasa enggak. Wasa dengar bukan itu luar tau. Dia berkata minggu ni tak ada semua jemaah sejid mai jemaah le seluruh tungku ni. Kenapa? Kita buat amal tu ada benda lain dah. Ada kerana manusia dah. Nawi orang tu puji. Tu dia panggil syirik apa? Syirik yang ada dua. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik tu yang qasimu ila qismain, terbaginya kepada dua. Asyirku yang qasimu ila qismain, syirik itu kembali ila ia dan terbagi pada dua. Kemudian Nabi kita ada usaha kepada kafir Quraisy dan kafir yang lain untuk nak buaikan syirik ni, nak buai sekutui ibadat sembah Allah, sembah kepada berhala, patut nak buai hak sembah kepada berhala, nak ada sembah Tuhan sah. Kemudian seperti kafir Quraisy sembah berhala, adik orang panggil syirkun jaliyun. Ni orang panggil syirik yang nyata-nyata, yang terang-terang. Supaya orang sia, orang kafir sembah bapak kayu, orang kafir sembah kantok kun, sembah berhala. Ni nama syirkun jaliyun. Hak ni jatuh kufur. Hak ni kufur. Ni jatuh agama kalau orang tu syirik macam ni. Wal-iyazubillah. Lepas tu orang nak jatuh agama ibu bapa dengan salah satu daripada tiga perkara. Sebab tu Nabi kata hijrah. Mula-mula sekali Nabi nak hijrah, dalam hati kafir Quraisy dia pergi kepada berhala Allati wal Uzza. Berhala yang besar di antara Madinah Mekah, nama Allati wal Uzza. Nabi saat itu hai tekir sesama pada orang Quraisy sebuahkan syirik-syirik kepada benda. Nabi nak hijrah, Nabi nak berpindah daripada mereka duk harap pada berhala, duk sembah pada berhala, duk taat pada berhala, duk buca pada berhala. Nabi nak buat tu benda ni, Nabi ada Allah di dalam hati. Ni mana al-hijrah yang pertama yang Nabi hijrah kepada orang kafir.
Ibu apa? Syirik tadi ialah seperti sembah berhala, sembah tokon, itu dinamakan syirik tadi. Kalau dia jatuh udang, supaya kita ni lah dok main liling-liling tu, ataupun setengah-setengah dok gimmick apa nama pride dah. Pokok dok main nama pride tu bawa kapung buat tu ni punya mati bunuh dah kan? Payah nak buat mati bunuh ni kita nak orang mati bunuh tu pun dia kata mati malam Selasa ada masalah. Dia gali kubur. Lepas dah gali kubur, milih cucuk panggil pok roh. Panggil orang mati, pagat-pagat lubang tak kata lubang kubur, buka kubur, pergi orang mati bunuh tu mati bunuh pun dia kata jatuh pakai kayu ataupun cop dia api je masalah. Dia panggil benda tu bangun. Orang mati bunuh tu akhir nak duk nyatok berdiri tujuh sini. Payah nak nama tu. Ni orang panggil buca kepada orang mati bunuh. Lepas tu kamar dia tujuh itu dia punya telah ragu ni. Lepas tu dia tak ada dengan bekas. Apabila dia tak ada dengan bekas, kamar dia dimasukkan dengan masalah benar lagi. Dia masuk dengan hatu tanah, dia masuk dengan hatu tunjing-tunjing ni. Ifrit tak ifrit masuk dalam nyok tu. Lepas tu kalau orang tu lagi buca lah ni, duk harap kepada nyok mati bunuh tu boleh kena orang, ataupun dia buca dengan nyok mati bunuh boleh buat orang jadi gitu gini. Orang yang berpegang lagu ni orang panggil syirik serta Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata benda tu lah boleh kesal pada dia. Kalau dia benar-benar makna dia jatuh agama dan dia kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan dia orang nak jatuh agama berapa tiga cara. Yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan, yang ketiganya berapa? Jadi rahmati Allah. Orang nak jatuh agama dengan salah satu tiga cara berapa? Yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan, yang tiga niat dia. Mana seorang jatuhkan masalah agama dengan sebab perkataan? Supaya kita amal nak bisa, bapa nak bisa, mudah-mudah nak contohkanlah. Contohnya kalau kita tengok di hari ini kapal-kapal kita nak kecil ni tak ada nak takik apa tapi nak kecil sungguh. Bapa maaflah kalau kena tak tengok apa ni kita nak kecil benar sungguh. Nak kecil benar sebenar patut kita bakal mikir. Pada tahun ni tak baru umur kita tambah 10 tahun. Kalau kita boleh hijrah, kita hijrah sah. Lagu mana ibu apa? Kita buat contohkanlah dah. Supaya kita kata mudah-mudahnya. Ada yang katanya di hari ini biasa ya kalau kita dah buat beripun ni ataupun beripun ni lah masalah jatuh tino. Buat beripun jatuh tino ni macam biasa. Ada kita tak kali kita ni dah nampak sebab nak laku pak kita. Beripun jatuh tino tak apa biasa yang lain. Tapi agama tak boleh lah. Agama tak boleh. Agama tak boleh nak beripun jatuh tino, nak berjumpa di mari gaduh dengan tak ada orang panggil, tak ada sakat tak boleh. Ia kena ada batas. Lepas tu kita kecek, oh bahasa dia. Bahasa dia lah ni jatuh tino. Kita kecek buat bahasa dia. Gapa saja? Biasa ya Allah ni. Lepas tu kita kata bahasa dia tu makna kata kita pergi pahala benda yang haram. Apabila kita pahala benda yang haram, kita jadi apa? Kufur. Ataupun kita pergi pahala benda yang halal. Misalnya nak, gana mu tak semaya weh. Tak kawin, tak ada wajib semaya. Asal semaya tu wajib tak dia kata tak wajib. Kawak apa? Kawin anak tu nempel tak wajib semaya. Kemudian apabila seorang yang kata tahdiah tak wajib semaya, asal kena diwajib jadi paling kata tak wajib tahdiah. Ini salah satu perkataan yang membawa seorang jatuh di dalam kufur ataupun jatuh dalam murtad. Padahal ni banyaklah jatuh murtad buat kita ni. Kadang-kadang dia puasa buat kecek sia. Nak kecek Melayu takut mata Melayu. Kok tak tesing kita belana untuk kecek sia. Pai mata musia ke Melayu. Kan macam Melayu Thai. Nak lagi tak puasa. Ada juga di kecek sia tak puasa. Lepas tu hidup nusuk lek tapi makan nasi.
Kamane kali kita kata puasa tak wajibkah kita, semaya tak wajibkah kita. Ini salah satu perkataan yang menjatuhkan seorang di dalam murtad. Kamane apabila seorang itu murtad, tubuh badan dia tu boleh repa wi hami make wi kami make. Syarat adana orang Islam apabila jatuh kepada murtad, jatuh kufur, orang ini terlebih hina daripada ayat itik lagi. Makna tubuh badan dia nak ditaruh dengan orang Muslim tak boleh, haram. Lepas tu, baru ni ada satu orang mai jumpa dengan abang. Anak tino yo nikah dengan mu'alaf. Ni. Kita nak ingat ni dah hari ni duk jadi lepas teh kita banyak dia jadi lagu ni. Anak perempuan dia nikah dengan orang mu'alaf. Lepas tu anak tino yo ni duk di sana, duk ngampuk di sana. Mak dia tak masuk Melayu lagi, mak dia tak ada masuk Islam lagi. Lepas tu kawin anak dia duk dia nak makan sekali demo puyuk demo poli demo lagi pak sodat demo. Lepas tu anak lain kau seklik mana kepada umahmu. Tak sedap duk dia nak kelubung TikTok, pakai luar ketak tik macam-macam. Karena Karena dia duk dia serah dia duduk makan bekas demo, tah demo, poli demo, sodet demo, pinggir demo. Berapa lama lek ni terbuai lah. Semaya pun kada semaya, kada dok gatik, kada kelubung tak kelubung gatik, kadang-kadang satu tiga semua di sana. Ni kita kena jaga anak cucu kita ibu bapa. Pada tahun ni kalau kita nampak anak cucu kita macam ni, kita kena isi pada mereka, kita kena wi pada mereka akan tertengah agama Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Karena Nabi mengisi pada anak orang-orang Arab Quraisy, yakni Nabi mengisikan la ilaha illallah, yakni tidak ada Tuhan malaikat Allah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Satu, jatuh Islam dengan sebab perkataan. Dua, jatuh Islam dengan sebab perbuatan. Perbuatan supaya kita rumah tanya. Perbuatan mana? Supaya sembah berhala jatuh agama. Ataupun kita sembah dalam tempat dia semua buca jatuh agama. Ataupun setengah kita kata zaman dulu duk iyo Allah ni tak masalah dulu kan kali sembah perlu masuk sia lah, masuk kala sia. Sawadika kukru dah semua. Kalau semua tu kita semua sekadar mana? Kalau sekadar tunduk kepala, hak ni tak jatuh agama. Kalau kita semua kepala kita tu tunduk tu dah bawah dan rendah daripada bunga, hak ni jatuh agama. Ingat mulai. Supaya inilah tu nepe pergi mana pecung ke ataupun ayuk ke ataupun kita kata dah nak ampa nak mai kawasan kita dah sia. Lepas tu kita akan bobok tengah tu siapa pala rendah pada bunga. Hak ni jatuh jadi murtad tu nak ingat sikit kita tu. Boleh kita besar kamali kita jumpa dengan orang sia nak ampa ke puan mari, boleh kita kada sawat dikrab, boleh kada tunduk pala sikit kerana besar, boleh. Tapi kalau kita ditunduk pala kita lebih pada bunga, hak ni dari kufur. Ingat molek pok osomo, ingat molek pok tok nebel, ingat molek pok tok mana. Kalau kita buat perbuatan macam ni, kita ditunduk pala kita rendah pada bunga, kita akan jatuh jadi murtad dengan tak sedar. Dua. Sebab tu nak ingat jangan gaduh sangat. Cara buat-buat dia tu tanyalah orang. Ada satu budak ngaji sekolah sakita. Budak sore. Kungkru tu dah dulunya dengan ngaji sakita, pas pada tu ayah dia tu pindah dia tu pergi ngaji dalam kedai ngaji tik apa? Arun dia ti sebangsi, ti seban gitu mula di dalam. Anak dia ni duk mangi ngaji beralih daripada sakita, beralih hidup ngaji tik saban gitu mula lah dalam kedai. Duduk mari kru mai royak kepada ayah dia kata, "Nah, dia kata bang, lu kompang ni kiri lah, lu kompang ni main di saya main di lai main di maraya kat pun kru yak lah tu." Payah berfikir, anak dia ni perangai tak molek, akhlak tak molek. Kok mana anak dia ni akhlak tak molek? Masa klik rumah pun jabat saleh, wisale kucuk tangi ayah, tunjuk tangi abdi, siung ayah si ummi. Tak molek kok mana? Kru royak kepada dia, kru kalau siap baru tu. Apa berpindah, hijrah pergi pada tempat baru. Kru kata, lu kunang, lu bani mesti saya main di Maria.
Ya pun tak tengok anak dia ni tak juga mati. Ya pun pergi dah anak dia itu kalau sia. Ya pun duduk jauh-jauh perhati anak dia. Dia perhati jauh-jauh tu dah. Orang lain tu masuk itu tak apa belakang. Masuk pak sawadika pun kena semua polisi. Dah kena semua. Tapi anak dia tak masuk itu tak apa. Kita itu belakang. Hok ni dah tu kata mami Maria ni. Hok ni dah ni. Dia masuk itu belakang kenapa? Karena dia duduk pada sakit hitam tu dia tak biasa semua. Sebab kru dengan jasa hitam tu, kru Melayu, kru Islam kita belakang nak masuk pak tu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kucuk tangan guru, pak kucuk tangan guru. Kadang-kadang kucuk pipi tu kru ataupun dah kucuk pipi bagi kru dia. Oh sebab ni masalahnya ada yang mau kata kru kata anak dia tak ada maraya. Ibu apa? Perbuatan kita kena jaga. Lepas tu kita buat tu jangan melebih-lebihi daripada batasan syarak. Kalau kita buat lebih, kita akan jatuh agama murtad. Kadang-kadang kita kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah semula. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tiga nak jatuh agama dengan sebab niat. Pertama perkataan, yang kedua perbuatan, yang tiganya niat. Niat ke mana? Kita tengok demo sedap, buat pimai demo, buat pimai hak sia bagune. Dah. Ataupun songkran siksi desa, tengok demo songkran sedap nyimbo aja tiap tino. Nyimbo aja tiap tino berpedak gimana itu sedap. Karpe kuasa masuk sia tu. Hanya niat weh. Karpe kuasa masuk sia tu. Niat tahun ni lagi kata kena masuk sia sebab tengok demo main songkran sedap 14 songkran tadi. 14 misal tengok demo duk nyimbo air ke apa ini kita puasa sedap tengok demo semaya pun tak kena semaya, baca Quran pun tak ada kena, tidur nak bangun biar mana pun boleh, subuh tak bangun pun tak ada. Puasa sedap agama ni demo tak depan ni puasa masuk sia lagi masuk kan. Niat tahun ni hari ni malam ni nak jadi sia sampai tapi jatuh gedung malam ni selalu dah. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita niat masuk sia tak lepas lagi, tapi malam ni dah, tiga ni dah, masa sekarang dah jatuh agama, bukan tunggu sampai dah. Tiga perkara amanah besar pada malam ni kerana banyak daripada gulung-gulung orang kita duk jatuh agama, duk turut sia, tino turut tahan, patuh jatuh turut tino sia. Banyak pokok kita duk berlaku jadi murtad. Patuh orang murtad ni sangat-sangat hina. Ulama katanya dia ni tak boleh taruh dengan kubur orang Islam. Boleh kita cicak-cicak, wik ke kambing, wik ke lembu makan. Boleh nak turun aja. Sebab hari ni bapa, banyak orang kita jatuh jadi murtad. Banyak orang kita turun sia. Banyak nama di hari ni. Sebab tu Nabi SAW mula-mula sekali dakwah menghijrahkan orang-orang kafir daripada bersembahkan berhala pergi pada sembah kepada ibadatillah. Dulu ibadatil asnam, lepas datu pulang dan kembali hijrah mereka ila ibadatillah wa ta'atillah, pergi pada ibadat pada Allah dan taat pada Allah. Dan dua yang Allah Taala tekan Nabi dakwah sirran, wajib pula al-jahr bil tabligh di Mekah. Yang keduanya Allah Taala suruh Nabi berat tentang apa? Yakni tentang al-hasyru wal ba'thu, yakni hari bangkit di pada mahsyar dan pula hari dikira hitung amalan kita di pada mahsyar. Kenapa? Dua perkara ni masa 13 tahun ambil daripada Nabi umur 40 sampai 53 Nabi dakwah dalam Mekah, duk berat dua perkara ni. Patulah kampung kita hari ni kita nak hijrah gapo mula-mula sekali. Hijrah kita sudah mengucap dah. Orang kita seorang kata tak ada seorang apa rumah tadi tak ada berhala ke? Cuba kita tengoklah kapal lain ada yang pakai berhala. Ada? Ada tak takut lama tak ada. Kalau rahsia ya ada rumah halus depan ya. Tapi buat kita ada kapal lain ada tak ada, tapi ada duk main benda-benda sulit-sulit. Dah, duk sobat dengan benda-benda lain. Ada banyak orang kita. Tokon tak ada, tak payah rumah. Tak ada rumah-rumah seperti rumah halus seperti rahsia. Tapi duk bucar kepada benda satu kali je amal. Jawab, pakai nempak, pakai telur, pakai lilin. Ni kabar dia ni. Ni orang duk bucar, duk bersembah,
duk syirik selain daripada Allah. Ya wa amal ke Tuhan, dia semaya dengan Tuhan, ya puasa dengan Tuhan, tapi dia ada semaya puasa dia, ya ada duk katakan syirik ya kepada benda yang lain. Harap Tuhan dia, harap kepada barang yang dia sami itu dua amal. Ini kawan ni. Kawan syirik sani hamba wayat ada syirik jali, yakni syirik yang nyata-nyata seperti sembah tokong, sembah berhala, sembah bapak kayu, sembah tunggu kayu, sembah jin masalah. Dan yang kedua dia panggil syirik khafi, syirik yang sembunyi, yang tak nampak, yang kita tengok zahir tak nampak, tapi dalam hati dia tu lah, dia semaya, tapi semaya nak orang tengok. Dia semaya nak orang tu puji. Dia semaya nak orang kata dia tu orang yang baca Quran sedap. Ni orang panggil ni syirkun khafiyyun. Yang ibadat tu zahir Allah nampak kerana Allah comel tuai bakal supai bakal cukuti. Gitu sah depan, tapi lah hati adanya orang amal nak orang kata dia tu rajin. Nak orang kata dia tu amal kuat. Ni orang panggil dalam amal ibadat dia ada syirkun khafiyyun. Sebesarnya saya kaki sumuk yang ada dalam hati duk syirik dah, yang buat amalkan Tuhan kata, buat amalkan orang kata. Hak ni nyanyi sebab pada orang tak diterima, buat amalkan orang lain, nak buat orang puji, nak buat orang kata dia rajin. Ni ada campur oleh amalan kita, ada bersekutuwi, adanya syirik, adanya berkongsi dengan yang lain daripada Allah. Hak inilah Nabi tekan, hijrah Nabi mula-mula sekali nak punaikan, nak memalingkan, nak berpinahkan daripada hati orang-orang Quraisy dok sembah kepada al-kafat, ibadat kepada al-asnam, dok ibadat kepada berhala, nak pindah pergi kepada ibadat kepada Allah. Ibadat pada Allah apa dia? Apa makna arti ibadat? Apa artinya kita semua kita bayar? Kita doa amal tapi tak erti ngapa kita doa amal. Kita baca Quran tapi tak erti maksud apa tajwid. Tak erti. Ni susah tak ni? Mau baca Quran baik baca Quran baik ku baca. Pas mana ikhra, mana izhar, mana ikhlas. Ku tak erti. Ku baca dah lah ni waw ni alif ni ya ni bacanya in kuntum. Tapi ku tak tahu hukum di sini, hukum apa dia? Tak erti. Supaya juga yang buat amal, hak mana sah, hak mana tak sah, hak mana ada ria, mana tak ada ria, mana ada wujud, mana tak ada wujud. Dia tak erti situ. Sebab tu amalan dia tak diterima oleh Allah. Dia tak kenal amalan dia buat kerana apa. Dia buat kerana Allah semata-mata kan mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna as-salah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Hunafa hal kada mereka tu sucinya, bersihnya hati, wa yuqimuna as-salah, dan baki bangun mereka itu untuk semaya, wa yu'tuna zakah, dan membayarkan akan zakat. Ini amalan-amalan yang suci, tapi dalam amalan kita kena ada apa? Ini kita takut buat amal saja apa? Lah nyeluk sujud engkau dah hilang lawa. Kamu apa dah? 70 tahun. Ada amal 50 tahun. Ada itu lagi Tuhan nak terima tak terima itu apa? Sebab tu Nabi SAW katanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Kita kaki buat itu sendiri. Bapa berarti bapa, emak berarti remu. Kita tak nak gaduh oleh bapa. Orang mana kalau hidup duk gaduh orang tak senang hati. Kalau kita hidup dunia duk cara harga, kita tak senang hati. Walaupun kita kaya, kita tak senang hati. Tapi kalau kita hidup ni, kita hijrah, kita duduk dengan Allah, duduk dengan Al-Quran, duduk dengan hadis, duduk dengan ajaran Nabi SAW, turut jinjak lakuan Nabi. InsyaAllah kalau kita duit tak banyak, hatak serta sekalipun, kita akan senang hati, berasa sejuk hati, berasa berbahagia dalam rumah tangga. Sebab apa kita tengok manusia saat ini dia tak senang berapa? Sebab dia duk gaduh orang. Duk gaduh rumah tangga demon tu, duk gaduh kepala tangga demon ni. Hayat dia tak apa dia lagu mana, anak dia macam mana, dia sendiri dah. Wa amal dia setara mana, baca Quran dia mana, dia berdosa ke apa? Dia tak gaduh ya. Tu nampak tak molek demon. Orang dia macam dia tak boleh molek. Pahia tak senang ti. Walaupun dia ada harta berjuta-juta weh, dia tak senang. Orang nak senang, orang duduk dengan Allah,
Orang duduk dengan Al-Quran, dia perhati anak yang tak jujur, hajar widu, yang pindah jadi jujur. Anak yang tak baca Quran, yang pindah baca Quran. Anak yang tak semaya, pindah pergi semaya. Anak yang tak reti agama, yang hajar agama. Yang tak reti hajar patah pondok. Ni orang yang sengerti. Tapi kalau orang duduk bergaduh orang, duduk lihat kapal, tak senang. Berkat tak ada, rezeki tu yang tarik naik, tu yang lepas bala turun. Sebab tu dia tak senang. Sebab tu, kita tengok lihat kapal ni ibu apa. Ibu bapa berarti masing-masing. Bapa tak ada nak takir orang tu, takir orang ni, tapi kita nak kembali kepada Allah. Pada tahun ni kita nak hijrah kepada tahun yang baru. Nak hijrah pada akhlak yang terbaik, akhlak Nabi SAW, cara hidup Nabi, cara amalan Nabi, cara buatan Nabi, cara dakwah Nabi lagu mana. Nabi orang pergi pada Islam, Nabi orang pergi kepada Allah. Nabi dakwah kan? Nabi tak payah, Nabi tak gaduh. Sebab tu Tuhan kata di dalam Al-Quran, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, hendak menyerulah ya Muhammad, hendak mengajaklah olehmu ya Muhammad, ila sabili rabbika, pergi kepada jalan Tuhan engkau ya Muhammad, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan kepada pengajaran yang terelok. Jadi kita nak ajak orang pun kita kena tengok gak cawak berapa. Ni tak ada kira kedai kopi, tak ada besar serai. Oh, dia mata untuk bayi orang dia. Bayar semata tak ada kira tempat. Kedai kopi pun bayar, tah batang pun bayar. Sungguh lah Nabi suruh kecek agama, tapi kena pilih tempat dia. Ni dah ada nak tunjuk jurah masuk jamiah. Auzubillah minasyaitanir jurah. Masuk dah jamiah, bismillah. Dia panggil jurah tak bertempat. Supaya buat jatuh, boleh sa'atah. Auzubillah minasyaitanir. Allah jurah dia. Kalau panggil jurah tak bertempat. Hukum Islam ni dia nak pakai pun kena tengok tempat juga. Kita nak dakwah orang pun kita kena tengok juga tempat mana sepatut, tempat mana layak, tempat mana tak layak. Kalau tak layak kita tak boleh buat, tak layak kita tak boleh guna, tak layak kita tak boleh ajak orang. Sebab tu Nabi ajak demo ketika tengok keadaan tu yang kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mengajak kepada jalan Tuhan engkau ya Muhammad dengan hikmat, dengan cara berlalu. Lagi pula dengan cara hikmat, cara halusi dan kata. Lepas tu dengan pengajaran yang terbaik. Ibu bapa hari ni kita paling dulu didik. Tengok dia sendiri. Aku ni Jumaat dekak, aku ni Jumaat dekak, bayar awal waktu dak. Patut aku ni walaupun Tuhan cukup dak. Aku ni dah kau tu. Klik tengok diri masing-masing. Jangan duk tengok orang. Kalau kita tengok orang, kita tak boleh molek sama-sama. Lepas tu kita tak boleh nak hijrah. Lepas tu kita duk cara mari sini al-hijrah untuk nak mengiratkan masalah persatuan. Lepas tu untuk nak menguatkan persaudaraan. Kalau buat kita di mari malam ni pakat nak cara harga rumah tangga orang, kita tak boleh molek semua. Kalau kita nak pada molek nak jadi baik, dan kita kena tengok fok-fok diri kita sendiri. Tengok tak ni buruk kapal Quran dia baca dak. Semaya dia buka kalau kata dia mari kita sejid. Sejid ni penuh gedak semaya. Jemaah mari gedak buat kita ni. Patut tina ni semaya ke lewat-lewat ke awal waktu. Ke ku semaya asal kepakai tujuk dengan murid ke gua. Kita bakal fikir masing-masing. Fikir fok kita sendiri, wisdang diri sendiri. Kalau kita nak hijrah, kita kena hijrah sifat kita, hijrahkan akhlak kita, hijrahkan perangai kita, hijrahkan tuturan kita, hijrahkan kelakuan kita, hijrahkan buatan kita di dalam kampung. InsyaAllah kampung kita akan jadi sinar mana dan bercahaya-cahaya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan turun rahmat. Kemudian Nabi SAW satu ketika apa? Satu ketika Nabi SAW duduk sekali dengan para sahabat. Kita kena hijrah juga ni. Nabi hijrah mula-mula sekali. Hijrahkan orang kafir kurir penuh di dalam hati syirik dengan Allah, bersembah kepada lain daripada Allah. Nabi hijrah kepada ibadatillah wa ta'atillah. Kemudian hijrah yang kedua, orang kafir kurir saat itu tak percaya dengan hari kebangkitan.
hari mahsyar. Mahsyar ni bila? Yakni kata ulamanya selepas daripada kita mati, lepas pada tu bakal duduk dalam kubur, lepas pada tu siup sunat sangkala yang kedua, pakai situ. Tubik mula-mula sumpah pula. Lepas tu roh tu dicarikan badan masing-masing. Cari badan masing-masing, maka bakal hidup situ. Hidup situ tu setengah nak kuda, sebab ia gerbang kuda. Setengah tu nak lembu, sebab dia gerbang lembu. Setengah tu dia buat sejik, nak sejik, sebab semua tu nak buat masalah, dia nak masalah. Setengah saat itu dia buat apa? Buat kebajikan, buat tanah wakaf. Naik tanah tu pergi kepada masyarakat. Ini nak orang kafir guru dia tak percaya dengan hari batin. Dia tak percaya dengan hari Allah Ta'ala kumpul mereka di pada masyarakat. Lepas tu disoal, ditanyakan amalan-amalan mereka. Dia kata, dan kita mati ke mati, Pak Guru kata, jadi aku tanah, tak ada tanya, tak hidup dah kita. Sebab satu daripada ayat kata, Tuhan Singapura Tuhan katanya, ayat sebul insan, alan naj'ama idham. Adakah menyuka manusia itu alan naj'ama idham, bahasa kami itu tak kuasa nak himpunkan tulai-tulai yang sudah cukup. Tulai yang mati apabila seorang yang masuk dalam kubur, yang masuk dalam kubur, bukan laki tak masuk lagi, bukan laki tak masuk lagi. Tinggal dia mau baca apa, baca zasing, baca Quran, baca keluhu, ada penduduk semaya setengah-setengah. Apabila dia mengakitika tubik daripada kubur, boleh tinggal jakar, bukan laki masuk saudara. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa man imamuka wa man ikhwanuka. Dia tanya dah. Duk semaya mayat tak kubur, semaya jenazah tak kubur, bukan laki tak masuk. Orang duk baca Quran, bukan laki tak masuk lagi. Dia mau duk baca keluhu, betul duk baca talqin, bukan laki tak masuk. Apabila dia mau gulung tikar, pakat tubik daripada kubur tinggal jakar, muka laki selalu masuk kepada situ. Tanya si mati itu, tanya kan, man rabbuka wa man nabiyyuka wa man imamuka wa man ikhwanuka wa ma kitabuka. Tanya tu. Paling orang kafir kurih dia tak percaya, dia tak yakin, dia tak beriman, tak mati. Jadi baju tanah tak ada po, jadi baju tanah tak ada jadi po dah kita. Jadi baju tanah duduk dalam tu. Ni hak kafir kurih beriman. Sebab tu Allah Ta'ala tekir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Hijrah Nabi Hijrah Nabi orang kafir Quraisy selepas daripada dia terimakan Islam seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali karramallahu wajhah. Wayak tertegata selepas pada kita mati ada hari kebangkit kita. Dua kali Nabi dakwah besar-besar dalam kota Mekah. Yang pertama tertengah tauhidullah, yakni mengesahkan Allah. Yang kedua berpindah mereka daripada tak percaya hari kiamat, hari pada mahsyar ataupun bangkit selepas pada kubur, maka Nabi mengisi kepada ibadah. Hari ini kita nak pindah ke apa kita? Kita nak pindah ke apa kampung ni? Nak wika maju, kampung ni nak wika bersih, kampung ni nak wika buka bitur rahmat, kampung ni nak wika tepahkan rahmat dan nikmat dan rezeki. Nak buat apa? Tuhan kata dah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Tuhan katanya di dalam Quran, walau anna ahlal qura, jikalau adalah di kampung itu amanu, orang yang beriman kepada Allah, ya yakin dengan Allah, ya yakin dengan malaikat, ya percaya dengan rasul-rasul, ya percaya dengan kitab Allah 140, ya percaya dengan hari kiamat, ya percaya dengan qada dan qadar baik dan jahat. Dan pula dia saat itu gambar dia wattaqau, dan dia takut kepada Allah, dia buat dengan apa dititah dan dia tinggal apa yang dilarang. Kemudian ada di kampung ni orang macam ni, dua golongan ni, amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan dia takut kepada Allah. Allah jawab selalu, dia kata law anna ahlal qura la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Nescaya kami akan buka di kampung tempat tu barakatin minas sama'i wal ard, keberkatan
yang turun ia daripada langit dahulu. Hak langit tu mari, hak bumi terbuka tu berikan tanemi. Tempat demo dia buah setahun sekali, pak kita dia buah 2 kali setahun. Pak demo dia buah awal, pak kita dia buah hujung. Tuhan ini berkat. Ibu apa? Sebab kau kampung jadi pecah belah. Sebab tak ada berkat. Sebab kau kampung ni orang panggil tak satu. Sebab kampung ni tak ada orang panggil rahmat. Kampung tak ada berkat. Sebab kau kampung ni orang mung kuku masing-masing hidup tak cara hama tu. Boleh jadi kampung ni tak ada berkat. Kalau kita boleh tahu kata kampung ni Allah Ta'ala sudah turun berkat, kampung ni orang rasa nak stokor. Tu ini royak dapur pun mudah dengar. Tua kampung royak dapur pun itu pun bakat pehe. Hati dia kata bakat tubik suruh-suruh, bakat wak suruh, bakat turun 10 20 20. Jadi tak payah kecil. Sebab apa? Sebab kampung ni ada barakatin minas sama'i wal ard. Ada keberkatan daripada langit. Pak kita nak kan hidup kecil-kecil ma'al hijrah ni. Hijrah Nabi kita tahu lakot dah. Kata Nabi berpindah daripada Mekah pergi kepada Madinah. Itu makna al-hijrah, makna berpindah. Tapi buat kita nak buat lagu mana lah kampung lain ni, nak bertalu-talu daripada rahmat, bertalu-talu daripada nikmat, bertalu-talu daripada rezeki, bertalu-talu daripada keberkatan. Walah. Ni kena pakat begini. Jangan hidup mengatur di mari. Dulu kita tengok para sahabat tengok supaya dia bila tengok bila orang tu orang hamba dia orang tak kaya bila muka bibir mulut tebal kita tu sini bagi tertak dia tentu kan tahu kamu nak bila tu hitam bibir mulut tebal tapi belum nak mati tu tapak kaki duk jalan le syurga. 10 orang Nabi kata al-mubasysyirin bil jannah, orang yang diberitakan berita kesukaan belum pada mati. Satu ketika Allah Taala kata ya Muhammad, kisahlah ke Abu Bakar tu. Allah sendiri kisahlah kepada Abu Bakar melalui Nabi. Hei Muhammad, mu cuba royak kata salam kepada Abu Bakar. Siapa dia? Jibril mai royak kepada Abu Bakar, nak royak pada Nabi, ya Muhammad, mu royak kata pada Abu Bakar, kata Allah Taala sendiri salam dia. Pak kita nak macam ni. Kita nak sapa cara ni dah, tapi kita ambil setengah-setengah tak apa dah. Suluh-suluh, super tak apa dah. Nak itu hari salam puasa jauh kita ni. Tapi nak buat mana ni di langit di ni. Nak turun rahmat, nak turun rezeki, nak turun keberkatan. Orang dah kampung pakat seni belaka, pakat stokor sehati, pakat kerja sama kerja tak ada susah apa. Nak buat ni bapa? Nak jadi Madinatul Munawwarah. Dulu Madinah tempat nyakit nama Yathrib. Belum daripada Nabi hijrah. Ni nak kata dalam al-hijrah ada an-najah, ada kejayaan. Dalam al-hijrah ada al-barakah, ada keberkatan. Dalam al-hijrah ada al-mujahadah, ada kesungguhan. Dalam al-hijrah ada al-mawaddah wal mahabbah. Sebab Nabi SAW dulu Madinah tempat nyakit. Dulu Madinah tempat orang jadi nyakit tahu betul. Dulu belum daripada negara Islam yang bertapak di Madinah, situ tempat nyakit yang paling besar. Nyakit tokong pecah Allah curah muka, sahabat-sahabat tu mati ramai. Hijrah ni sebab keseni daripada hijrah Nabi dengan Abu Bakar pergi kepada Madinah. Daripada Madinah dulu bukan nama Al-Madinah, nama Yathrib. Kampung yang banyak penyakit, kampung yang banyak penyakit tahun. Tapi dengan sebab al-hijrah Nabi ni, Nabi boleh berpaling daripada negeri yang banyak penyakit, daripada penyakit yang banyak, penyakit yang kuat sampai sahabat tu beberapa orang mati dengan sebab penyakit. Nabi boleh ubah, Nabi boleh berpindah, Nabi boleh berhijrah daripada tempat yang banyak penyakit, paling jadi Tuhan gelar Al-Madinatul Munawwarah, bandar yang bersinar-sinar oleh cahaya Allah. Sebab hijrah Nabi. Sebab tu kita nak juga pada orang berkah, kita nak juga pada orang yang soleh, kita nak juga kepada orang yang beramal. Sebab tu lah kampung kita kena isi, kita kena bina, kita kena mengangkat. Lah kampung kita kena banyak orang ngaji. Kalau di kampung kita banyak orang sesat, banyak orang tak ngaji, banyak orang jauh daripada Allah, kita tak ada kena angin kata kampung lain itu hendak turun.
Kita tak ada kena angin kata orang lelaki ni nak mudah kita. Lepas tu tak ada kena angin orang lelaki nak satu. Apabila lelaki ni tak ada orang beramal, tak ada orang buat amal, tak ada orang kerja amalan, tak ada orang buat amalan soleh, kapur ni akan jadi haru-haru, jadi pelkelai kapur sebab tak ada orang buat amal. Kawan dia dalam Madinah sebab muncul cahaya. Timurkan cahaya boleh panggil Al-Madinatul Munawwarah daripada negeri yang banyak nyakit. Satu tiga nyakit tahu nyakit demi panah ni jumpa dengan Nabi. Wak rupa satu orang laki-laki. Nabi tanya, "Man anta, siapa engkau?" "Ana humma." Aku nyakit panah. Aku tahu, aku nyakit tahu. Pamu mari apa? Aku nak marikan ujikan hamba-hamba Allah. Pas Nabi kata ana, mungkin cari orang yang nak demikan orang, yang nak kena menyakitkan orang. Mungkin penyakit, mungkin kena di atas umat aku dan hamba-hamba hak yang kasih ke Tuhan dan kasih ke Nabi. Mungkin demi dia, mungkin ta'un dia, mungkin celah mutah dia. Nabi royak kepada nyakit, nyakit ataupun nak cari siapa ya Rasulullah. Rasulullah tak mungkin cari orang saya Tuhan, saya ke Rasul. Nabi royak nyakit tinggi, mungkin saya lah tu. Cari orang saya Tuhan, patut saya kepada Rasulullah. Nyakit mungkin cari. Dia cari pokok saya, sahabat duduk orang saya Tuhan belakang. Pakak demi lah, kira mutah mati-mati. Hak demi kira perut, kira mutah mati-mati. Pas tengah daripada sahabat katanya, "Ya Rasulullah, mintalah engkau saat itu berdoa untuk kami. Mintalah Allah Ta'ala akadkan penyakit ni nak ke langit ya Rasulullah." Bahawa kita nak baik mana di kampung Laer. Hari kita dengar kisah Rasulullah tadi. Rasulullah jumpa dengan nyakit tanya, "Aku nak jumpa siapa ya Rasulullah?" Nyakit juga mutah, nyakit tak orang kata, "Aku nak tempuh siapa?" Rasulullah tak mungkin tempuh dengan orang saya ke Allah dan saya ke Rasul. Kemudian nyakit ni pergi tempuh dengan saya ke Rasul, sakit saya ke Allah. Kemudian banyak yang mati, banyak yang penyakit banyak. Maka sahabat-sahabat minta ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, minta doalah kepada kami, minta Tuhan akak nah nyakit di wanak lagi." Munak lagu tu ya sahabat. Nabi kata, apabila ku akak nasjaya Tuhan akan memperhilang, Allah Ta'ala akan mengangkat nyakit di wanak lagi serta itu. Tapi kalau tanya musbatah ya sahabat, munak wiku berdoa kah? Ataupun menok kepada balasan syurga Allah. Kalau musabah dengan penyakit ni, musabah mati dengan sebab penyakit, mung dibalaskan dengan syurga Allah. Tapi kalau kau berdoa, Allah Ta'ala angkat penyakit ni naik ke langit, mu tak dapat balasan syurga daripada Allah. Sahabat tak gitu ya Rasulullah, ginilah mu tak sebab doa ya Rasulullah. Oh, tak apa, kami jam mati dengan sebab penyakit doa. Kami jam sebab apa? Sebab apabila mati dengan sebab penyakit doa, kami didapati dibalaskan oleh Allah akan syurga. Sebab tu dia kata doa-doa kita patut orang-orang yang berkat. Apabila Nabi duduk situ, Nabi itu orang yang soleh, Nabi itu Nabiullah dan Rasulullah duduk beramal duduk kecik agama suruh kan. Orang Ansar belum Nabi itu siapa? Nabi itu saat itu dah. Orang Ansar itu Islam dah. Belum daripada Nabi nak siapa? Orang Ansar, orang Madinah sudah terima Islam dah. Belum daripada Nabi siapa lagi. Lepas pada itulah ubah Madinah daripada Yathrib pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah dengan sebab Nabi itu hijrah daripada kota Mekah mai kota Madinah, maka jadi berkat di masalah Al-Madinah. Maka Madinah daripada banyak nyakit Nabi akan ubah dengan sebab doa Nabi, berkat Nabi, mukjizat Nabi. Nyakit itu lama pahilah orang Madinah lama patene, lama kasih saya. Di antara orang Muhajirin dengan Ansar tak pernah kenal, tapi dengan sebab makna hijrah, arti hijrah, isi hijrah, sebab kekuatan hijrah, adapun daripada hijrah ini Allah Ta'ala irakkan di antara hati Al-Ansar wal Muhajirin. Siapa orang Ansar? We bini kepada orang Muhajirin, we pertama kepada Al-Muhajirin. Sebab apa? Di dalam itu ada isi al-hijrah, ada makna al-mawaddah wal mahabbah, ada makna kasih saya, iratan kasih saya, persaudaraan di antara Ansar dengan Al-Muhajir. Inilah perlu kita fikir apa. Dengan kita buat al-hijrah dulu dah setahun kita tak jumpa sekali, kok kita buat bersemuanya. Setahun kita tak jumpa, kalau jumpa weh gitu lah. Gimana nah, gimana kabul lewat ke dinah. Kedah tu kadang-kadang tak ada wisada. Weh dah gimana dah? Kalau kita tu
Mak lah tanya, "Hai mak, saya mengana ni?" Tinggal berfikir, "Ada tu, tak assalamualaikum." Tak. Panggil sama kau ni apa? Kali kita kena hijrah. Jumpa Pak, assalamualaikum. Mai dengar ada bapa fikir ceramah malam ni, kita ukur. Mula-mula sekali hasil. Buat kita jangan hidup sana ni. Jangan lu. Dia kata assalamualaikum, minta selamat dah kamu. Waalaikumsalam, selamat dah kamu. Gini selamat gini lagi. Ni tak, weh, kena. Saya kira dia tahu ni. Mungkin nak ada rujuk aku ni. Tanya tu tak ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mula-mula sekali kita hijrah Nabi kata, ifhissalam. Hendak mempermasyhur oleh kamu akan salam. Apabila kita salam, kita jamak salam. Ini al-gaba annal musafahata mustahabun wa sunnatun. Jamak salam itu yang paling satu sunnah dan sunnah. Sebab tu orang Islam buat apa? Orang buat amal ni. Kadang-kadang kita tak usah kenal orang ni. Tak usah temu, tapi apabila assalamualaikum, waalaikumsalam, mah dia nangis. Kau rasa kenal kamu ni lambu. Bahkan kita ngaya tak biasa jumpa. Ya dulu-dulu tak biasa temu main jumpa di kampung sikit kampung. Masa assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat salam. Masa sungguh. Kalau pun kata serah, kemungkin ni amalan dia dengan amalan kita suka. Kalau dia malaikat yang duduk di tangan dia dengan tangan kita tu orang panggil suka dia. Sebab tu orang Islam ni di tangan dia ada malaikat apa? Sebab apa di tangan dia ada malaikat? Ni dia duk asmaya. Kita tahu tak? Kita ambil asmaya jadi berapa? Dia jadi malaikat. Titik asmaya tak tu malaikat tu. Titik satu malaikat. Dua titik dua malaikat. Puluh titik puluh malaikat. Sebab tu tangan kita ada malaikat. Apabila kita jumpa salah, kita rasa berseru. Sebab malaikat yang ada pada tangan demo, malaikat yang ada pada tangan kita, main jumpa rasa berseru. Ini Islam hajar pada kita. Kalau ni kau kawin ni, tak sah tak salah. Duk na dua mai. Aduh. Tak boleh dekat takut jakit kau kau tu mu nak lu. Kau semua kaki lu dah. Nodok tali dua mai. Patu moh nak kawin kat tali mego. Aduh. Dia tak boleh mati. Apa tak kocok tak boleh masuk nampak. Tak boleh masuk campur bapak cacung pun tak boleh. Tak takutlah. Lepas tu buat pergi ke rumah apa? Lembek pinggir. Bekak kaki. Mula-mula sekali pun kocok kawin. Lupa. Pak saya tu ngapa Quran 30 juzuk dikocok istras berjudan. Sekocok dikocok istras jarum. Lupa di Quran 30 juz. Lihat sebutnya. Salah tengok-tengok pandai atau CV kita salah. Salah enggak buat sebut dalam kitab azkar annal musafahata sunnatun wa mustahabbatun. Jamak salah satu sunnah Nabi, satu cara Nabi, satu kehidupan Nabi. Lepas tu mari orang dia cara tak sebut salah timbulkan kawin. Tak boleh duduk dekat. Tak usah kata nak salah, dua baik kena terjah. Siapa nak anak tak boleh duduk dekat, munduk cara muat, duduk cara aku takut letak kau. Ni yang akan penyakit mari uji umat akhir zaman. Uji kepada kita akhir zaman bermacam-macam bergelai kabut sampai sikit kena katuk tak boleh semai tahu. Tu email tak boleh buat tak ulangi tahu. Email mai buat tahu nanti cabut email Email tak ulangi. Meganu atas nusang mengata biar maya terawih sikit maya cuma order sekali buat terawih nanti nak cabut nak jug tapi yang sejak tu email tak boleh jadi tu email. Memang tak lagi lah. Bahawa kita nak tumpah maya pun tak ada. Paling hak ni orang tua-tua setengah mikir tak anak pondok atau anak afik. Sebab apa? Hak anak duk makan gaji 20,000, 30,000 nak jadi tikmih maya tak boleh. Hak ni baru ni duk cek ustaz hak ni ya tak ya tak tahan ni belat ya tak. Orang kata anak pondok ngapi ramai sampai pondok habis tu habis pak untuk. Kenapa? Karena orang mikir itu jadi kawin ni. Sebab jadi terimih maya tak ada. Kalau nak tak ngaji pondok, tak ngaji api, tak ada biar jadi terimih. Berapa?
Kita dah bakal mikir tu mari dah nyakit berat tu belum darjah nak timbul lagi. Belum darjah nak timbul lagi, darjah sana. Darjah besar tak besar berapa kali yang mari. Kaki yang selai dan lelak sekali ketingnya Lepas tu yang makan ni yang ikan lelak dia jemur di matahari. Lepas tu kali yang gejel kaki buat email duduk dalam kota Mekah dan kota Madinah kena tamat orang Tino. Orang Tino kita sendiri dah tamat di tiga sejarah. Karena apa? Karena yang gejel kaki sekali gedung. Orang berimej pakai 70,000 tu dalam Mekah. Nak kita tengok ibu gapo di belah tu lah. Aku ataupun email kuat kalau kita tengok darjah, aku tak turut darjah ni, aku tak panggil, aku tak jadi turut darjah. Aku tak jadi apa? Tak jadi galik dengan darjah. Tapi apabila yang kita tengok darjah tu ikut ayat roti. Darjah besar. Kaki apabila selai lelang sekat leting, makan naik, tak ikan di matahari, cuma ikan. Kamali dia nak masuk dalam kota Mekah tak boleh. Dalam tanah haram Mekah, tanah haram Madinah dia masuk tak boleh. Kota dia kerja kaki gedung. Orang dalam Madinah, orang dalam Mekah, 70,000 akan terikut nasdi. Tak ada dia lagi siapa. Apabila kita tengok semua, jadi Tuhan sungguh. Bombing ketika ni mengekah. Supaya bombing benar-benar ketika malam. Mengekah itu. Mengekah ni bombing. Air tak ada. Orang Islam yang mukmin payah makan. Nak makan tak ada. Air tak ada. Kun kotak. Darjah yang pikul air. Darjah yang roti. Apabila kita tengok, kau boleh beri roti pada engkau, tapi syarat engkau tu mengaku pun jadi Tuhan engkau. Aku guna air. Kita lapar air. Lapar air dan kau air ni. Air tak ada. Lapar air. Kun kotak. Darjah kata guna air. Itu pikul air. No air. Tapi boleh menaat, tapi mengaku aku jadi Tuhan engkau. Menaat. Apa? Aku mengaku. Engkau lah Tuhan aku. Dah. Engkau lah Tuhan aku. Kita mengaku lah betul. Maka apabila kita mengaku, dia lagi fion. Dia tak wili air. Dia tak wili roti. Dia nak ipu kita. So kita mengaku. Kata dia Tuhan kita. Kamal apabila kita mengaku kata dia Tuhan kita. Kita jatuh beragama. Kita jatuh murtad. Ketika itu kita kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu apa? Kita dari abad yang terakhir, pasti kita kena hijrah tak dua apa. Ni kita tak tahu kau ni pun kita telah kabut diri kita. Siapa tak ada makan, siapa tak kuat kaki, siapa duduk di rumah bapa tu sakit perut. Kadang-kadang setengah muda saat itu kadang baru bini pun tak kena waktu. Beli mutu duk cok hajar je. Tak mungkin nak leh. Ni mana ni? Beli mutu baru. Tengok saya dia setak beria tak masuk. Sebab apa? Buku kursus. Nampak dong. Kocik dia, kawin dia. Beli motor baru, sojok tetah lah kedah lalu dah setak buat dia sedut tali lagi. Sebab apa? Kawin pocok buat singur. Bacanya buat sing mula-mula sekali, hak mula-mula sekali tu yang lupa. Yang dua, lenguh dalam tubuh. Kadang-kadang jadi lemah tubuh. Kadang-kadang jadi bekak di atas sampai ke bawah. Orang yang main ke bawah ni, lembab pinggang, bekak di bawah sampai kaki. Pocok COVID jadi macam ni. Orang yang itu bekak, lembab pinggang, bekak di bawah sampai kaki. Kalau jahat bekak kaki. Sebab apa? Pocok waksi. Lepas tu pocok waksi ni dia mau nak kenaklah pokok kita semua. Patut kita saat itu kena basuh sendiri. Dia makan air berahui banyak. Air berah. Berah tenanuk mula-mula tu. Patut kita basuh mula, kita becek suku minum air tu banyak. Dah, minum air nyotik, minum air berah gatik, banyak-banyak. Dan bagi pok mana? Masalah dia jadi beragam dengan buku pocok baru ni. Lengah lebar weh, kadang-kadang akik tak suk weh, kadang-kadang tidur tak sedap, kadang nyawa tak sedap, kadang-kadang rasa tak erat. Ni kena jaga dah kerana benda tak molek sudah masuk dari kita terbuang pok. Mula-mula sekali lupa anak buat kita sini duk cari bilang. Dia kata gua dah jatuh mana tu itu kita kena ingat dah. Ni uji pada buat kita yang beratnya mula-mula kau ni, kau kita sangat-sangat susah.
Tengah orang tak ada iman, motan bunuh diri pun ada. Orang sia sendiri pun banyak bunuh diri. Orang agama asing banyak bunuh diri. Sebab kalau tak dapat gantung, tak dapat tugas. Tapi kita alhamdulillah ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saat itu duk ingat Tuhan lagi, boleh duk semaya lagi, boleh duk tarawih lagi, boleh duk baca Quran lagi dah. Maka kita saat itu boleh lepas daripada penyakit-penyakit COVID ini. Dan alhamdulillah ibu bapa, maka kita di akhir zaman nyakit COVID tu takut dah. Nyakit COVID tu kita takut dah, kadang-kadang orang mati. Mati banyak mana di hospital, banyak sangat mati dengan sebab COVID. Tapi yang kita takut di akhir zaman ni, nyakit apa? Nyakit yang tak ada iman, nyakit yang nipih iman, nyakit yang orang panggil tak percaya dengan Allah. Hak ni nyakit yang paling takut. Hak ni orang panggil bukan sekadar azab di dunia. Azab sampai ke akhirat, mati tu sampai bila-bila dia kena azab. Hak ni yang kita takut. COVID baru ni, COVID-19 baru kita takut dah. Habis dekat dah, nak duduk situ sini tak boleh dah. Tapi nyakit yang kita takut di akhir zaman ni lagi, yakni nyakit yang tak ada iman, tak percaya dengan Allah, tak beriman dengan Allah, tak masuk sejid, seminggu kali pun tak masuk, raya sama sekali pun tak masuk. Hal ni yang kita takut. Tahun ni tahun 1445 ni, kita kena hijrah di apa? Kalau kita nyakit tak ada iman, nyakit tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nyakit tak ada ilmu agama, nyakit tak ada cara sunnah Nabi, hak inilah paling takut sekali dengan Allah Taala. Kalau mana ayat satu cerita dan satu hadis daripada Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin tala alaina rajulun shadidu bayadil thiyab syadidu sawadi syari la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Jadi satu hari Nabi ada cerita satu hadis kepada para sahabat, tapi hadis ini yang dicerita daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang katanya berkatanya Umar bainana, di antara fok-fok kita para sahabat ma'asyiral muslimin, kami sekali dengan orang-orang Islam ini, nahnu julusun, kami duduk pakat duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk di tengah-tengah Rasulullah kami hitung Rasulullah di dalam masjidnya, Masjidul Madinah ataupun Masjidul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk sekali dengan Nabi, duduk terhitungkan Nabi, duduk di antara Nabi pada zata yaumin, pada suatu hari, iz tala'a alaina rajulan, pada ketika itu juga naik di atas kami, tiba di atas kami, lahir di atas kami, rajulun, satu orang laki-laki. Laki-laki ni syadidu bayadil thiyab, nampak putih baju, ya putih sinar baju cuci. Kalau kita dari baju lendek bersih, baju putih dia tu syadidu bayadil thiyab, sangat-sangat putih lah baju dia. Mana kalau kita lagi ke baju fok-fok handsome, baju fok-fok kedepel, baju fok-fok orang-orang apa? Orang yang apa? Haiso, ataupun orang-orang jangok-jangok, orang hebat-hebat, orang kaya-kaya, dia tak pakai baju genyang pun kita ni. Fok kita ni pakai kita tengah-tengah kerana pakai baju, kadang-kadang cantik detak naik bodoh. Kenapa dia tahun ni dah boleh? Jika baju 15 tahun tak ada besok-besok tak ada besok. Jipat dia mesti detak tu. Pak Reno, genyang macam. Kalau datang aku pakai baju ni lah, yang muda-muda sampai keluar ni, tak ada pihak lagu. Lepas tu, takaknya ada kena kecil bunggu aja. Ni tak cek. Ni. Tapi, satu manusia ni, raja ni, kita jumpa dengan Nabi, baju putih yang sangat-sangat yang bersinar-sinar. Lagi pula syadidu sawadi syari, nampak hitamnya rambut dia bau dia. Orang Arab dia janggut dia bertebal. Cuba tengok orang Arab tu Arab. Janggut dia tebal berapa? Waktu dia Arab dia makan minyak umur. Pagi-pagi makan minyak zaitun, dia makan minyak tu, minyak ni. Sudah dia makan dia lama sini. Minyak sapi sebab tu dia bulu. Pasal itu kalau ada puluh seorang tu pun nasib lah kita. 2-3 orang. Janggut dia 30 tahun tu 3 orang. Setahun 30 tahun orang. Arab dia makan minyak semua. Dia sudah makan lama. Minyak zaitun, minyak sapi yang makan. Payah dia orang Arab yang masak tak suka itu apa? Buat kita masak nasi dengan air.
Amo bersudut luar lagi. Masa tu kita nanuk nasi tengah. La syuya anta takhbat li asy'ar ruzli bil moy. Mengumpulkan berah betul dengan lah Malaysia tak habis dia tak taruh kan. Ya tengok kita nanuk nasi dengan air. Anta tatbah al-aruzza bil moy. Mengumpulkan berah betul dengan air. Ul indana la yajuz ma bisi. Tak boleh taruh. Pamun anak mana? Syuan tak tatbah. Lagu mana mau tatbah? Ya tatbah dia yang ngumpul dia yang nanuk dia bakal menyuk hal dia. Pewasitnya. Sebab tu kok yang menyuk. Kita guna air, patut oleh arak. Kalau kita buat hijau manis, buat apa dicampur gare dengan sakar. Oi, tak ada sun lacung ni ada. Arak dia tak ada, sebab tu manis arak, manis kek. Kalau masing-masing kiat, dia tak campur langsung manis dengan gare. Deh. Kemudiannya yang katanya ada satu orang laki-laki mari temu dengan Nabi yang sangat hitamnya janggutnya bulunya, la yura alaihi atharus safari. Tidak dikelihatan di atas dia tu bekas kata dia sapi. Boleh ke orang kita sapi mari tani masuk dalam kapal nampak bekas sapi. Kadang-kadang nampaknya dah, nampaknya penat lagi pula nampaknya beleming ke pipi dia. Baju-baju dia pun nampak cuma sikit-sikit. Sebab orang panggil kesek bagi dia sapi ataupun jalanan. Tapi laki-laki ni bulu sangat tebal, nampak hitam. Lagi pula baju sangat putih yang nampak bersinar. Lagi pula masalahnya tak ada nampak berkesek bagi kata dia bersapi. Wala ya'rifuhu minna ahadan. Dan tak ada siapa dia kenal daripada kami saya apa. Tak ada siapa dia. Umar tak kenal laki mana. Abu Bakar biar ni saja laki-laki menjumpa kan. Pun tak kenal juga. Abu Bakar tak kenal. Umar sendiri tak kenal. Lagi pula sahabat-sahabat lain tak kenal tak. Laki-laki main jumpa dengan Nabi itu siapa dia? Kaman dia laki-laki ni kata hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga laki-laki ni mari temu dengan Nabi. Mari temu dengan Nabi saat itu fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka memperapatlah akan dua lutut bagi laki-laki, ila rukbataihi, kepada dua lutut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Main pelakon lutut. Maka sahabat-sahabat tanya biar ni Umar, aku tak kenal. Abu Bakar biar aku pun tak kenal. Kemudian seorang laki-laki dimari jumpa dengan Nabi, pelakon lutut dia mari. Duk pelakon lutut itu. Kemudian bakal lutut Nabi dengan dia saat ini, wa wada'a kaffaihi ala fakhizai. Kemudian dia meletakkan akan apa dia? Akan tapak tangan dia di atas dua paha Nabi. Pelakon lutut, pasti ambil tangan letak di atas paha bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada dia letak, waqal, dan berkata ia seorang lelaki, ya Muhammad. Hei Muhammad. Ni kita pernah berbina ni. Satu lelaki-lelaki mari jumpa dengan Nabi, mari tak ada kesel sapi, janggut pun hitam, lagi pula baju dia sangat-sangat putih. Mari jumpa dengan Nabi, tak ada siapa dia kenal. Pelagor lutut, lagi pula bintangnya tak tahu paha Nabi. Pasti dia kata nak, ya Muhammad, hei Muhammad, akhbirni anil Islam. Cuba mencerita akan daku tentang Islam. Ni, cuba buat Islam tu daku Muhammad. Tapi ia tu tahu, dah kata Nabi tu tahu, tapi buat rupa soalan. Akhbirni anil Islam, menceritalah akan daku daripada Islam Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sebeda. Apabila seorang laki-laki ni mai tanya Nabi, Nabi pun sebeda. Ada apa di Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'taz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita man istata'a ilaihi sabil. Apabila seorang laki-laki yang janggut yang lebat, pakaian yang putih bersinar-sinar, tak ada berkesel sapi, tak ada siapa dia kenal daripada golongan sahabat, tanya Nabi suruh tentang Islam. Kemudian Islam ni murad sini ialah ilmu fiqh. Sebab tu ibu bapa dalam kampung ni, kalau tak ada fiqh, maya dengan tak ada fiqh, ngaji tak ada fiqh, baca Quran, buat amal tak ada fiqh, maka semaya amal ibadat kita tak diterima oleh Allah. Kerana seorang laki-laki ni dikata Jibril mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
akhbirni anil Islam. Nabi pun royak al-Islam juga an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'taz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita man istata'a ilaihi sabila. 5 kali. Dalam 5 ni lah duk caranya hukum fiqh. Sebab tu arti katanya kita kena mengaji fiqh. Mana kata di dalam kampung ni kalau fiqh tak hidup kena hidup fiqh. Di dalam masjid seminggu sekali pasti itu imam kena bercara kan kampung kena hidup fardu ain. Kalau tak hidup fardu ain, semua amalan kampung ni dikira kata tak sah. Semaya tak sah. Maya tak berguna. Kalau kita tak erti bab takbir, maka tak kena takbir. Kalau kita tak erti buku asmaya, maka tak sah di asmaya, maka tak sah lah siapa daripada semaya kita. Sebab di bapa ilmu tamu kita kena berpindah. Ilmu Quran tu juga kita kena baca penuh. Tapi ngaji Quran sampai tinggal pekah je bukan dia. Tengah-tengah kita buat Quran sampai pekah tak mudah ditaklih. Pekah ni dikatakan tepat untuk nak mengesah akan masalah ibadat-ibadat kita, untuk nak memperjuangkan dalam ibadat yang tahu sah batal haram. Kamu di Quran letak tunjuk lagi masalah syaratan. Nak kata seperti kita kena masuk dalam gubernur, masuk dalam kocok kita batal ke tak batal. Kalau duduk kekal situ tak minta, maka batal semuanya. Kalau dalam kita tengok nampak sikit, urut kata sikit, maka tak batal. Orang ramai kata sikit, tak batal. Hak ni kena ngaji fiqh. Hak manjak malaikat Jibril tanya, akhbirni anil Islam. Ni murah Islam kita ni kena ngaji fiqh. Kalau dah kampung kita hidup fiqh pada kitab Bunyatul Musallin pun boleh dah pada kita nak beramal. Maka di sini kena tua-tua kampung tu berpindah daripada tak hidupkan kitab fiqh, kena hidup kitab fiqh. Dan selagi Jibril kata wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Berkata sekali lagi, saddaqta, benar engkau ya Muhammad. Benar engkau ni. Lepas fa'ajibna lahu yas'aluhu, maka kami puasa pula. Buat sahabat-sahabat duduk tepi. Buaka Umar Ali Usman puasa pula. Fa'ajibna lahu, kami puasa pula bagi seorang laki-laki ni. Yas'aluhu, dan menanyalah dia akan Nabi. Wa yusaddiquhu, dan membenar ia akan Nabi. Dia tanya yang benar Nabi. Lepas tu dia lagi berkata ia seorang lelaki, fa akhbirni anil iman. Maka mencerita pula Muhammad, mewayak pula ya Muhammad daripada iman. Berkata Nabi pula, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apabila seorang laki-laki yang dikatakan Jibril ini tanyakan Nabi, pokok sahabat tak ada dia kenal. Kata dia orang laki-laki ini tanya Nabi, pada dia benar pula kepada Nabi. Pakai sahabat rasa pelik. Apabila sahabat tu rasa pelik, sahabat tak dia orang ditanya Nabi, benar Nabi. Tanya mula tentang Islam, Nabi pun jawab, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tanya yang kedua daripada iman, Nabi royak ta antum minabillah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar syarrihi wa tu'mina bil qadari syarrihi khairi wa syarrihi. Maka ini isyarat kepada kita kena ngaji ilmu usul. Imani usul, akidah tapak bagi Islam duduk sini. Kalau kita semaya tak ada usul, kita semaya tak ada akidah, pas semaya kita nak tak apa. Supaya kita buat sejid, buat talika, nak tak apa dia, nak tak apa berapa, kita nak tak takkan. Kalau kan tak ada, umur ni tak kejap, tak utuh. Buat tak lama utuh sebab kan tak ada. Supaya tu juga orang tak ngaji akidah, tak ngaji usuluddin, seolah kata agama dia tak ada apa. Apa dia tak apa, tak ada dia nak tak apa, berapa nak tak apa. Puasa nak kita tak apa. Semaya nak kita tak apa. Sedekah nak tak apa. Maka tak cukup. Apa dah tak cukup, tak sepenuh, maka tak sepenuh dah ibadat kita. Tanya yang dua laki-laki Jibril ni, dah tertengi masalah nak iman. Dan yang tiganya tanya lagi, qala saddaqta qala fa akhbirni anil ihsan. Yang tiga yang tanya daripada ihsan. Nabi pun royak an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
ibadat ke Allah seolah-olah engkau nampakkan Allah. Kalau mu tak nampak Allah, mu ingat kata Tuhan tu tengokmu. Kita wa amas maya tak nampak we belati. Tak nampak we Allah tak boleh mata tapi Allahu Akbar. Tu nampaknya kami. Allahu Akbar nampak duduk berdek. Allahu Akbar tu nampak kakung di berdek. Allahu Akbar tu nampak iki dina. Tak nampak Allah, tapi kita kena ingatlah hati kata Allah Subhanahu wa taala duk mengitai-ngitai kita. Duk tengok kita setiap masa, setiap keadaan. Ini isyarat kepada kita kena ngaji tasawuf. 3 ilmu ni kita kena ngaji wis penuh. Kalau kita tak ngaji wis penuh, makna amalan kita, ibadat kita tak sepenuh ibu bapa. Sebab tu malam ni amal nak pesan kepada orang sini. Sebab tu Nabi kata hujung hadis ni, dia katakan Nabi kata summa qalu jadi ya Umaru atadri man as-sa'id, mutahu kita oleh tu tanya aku ni, akhbirni anil Islam wa akhbirni anil iman wa akhbirni anil Islam. Ada hai Umar atadri man as-sa'id, mutahu tak siapa dia tu. Kama dia Nabi kata qultu, berkata Nabi wallahu wa rasuluhu a'lam. Qala, dan kata lagi fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu kena pada Jibril yang datang akan kamu untuk nak mengajarkan agama kamu. Amanah akhirnya pada malam ni bapa, kalau kita dilakukan ni untuk nak jadi maju, untuk nak jadi kebenaran, untuk nak itu rahmat, untuk nak berkat, untuk nak jadi maju dan kapal terbuka langit ni. Nak jadi cerah kapal ni. Ya kapal dia cerah, kapal dia maju, kapal dia berkat, ya orang luar asal masuk diri bapa. Jangan orang luar nak masuk. Kita boleh jaga kapal kita orang luar jangan sekali nak masuk. Mana kapal kita kapal tu. Supaya kalau kita tak ada siapa yang nak naik. Rumah kita tak ada siapa yang nak masuk. Boleh jaga kita kapal tu. Supaya tak ada buka majuan jadi orang tu nak masuk. Boleh jaga kita tu kapal tu. Kamari kampung kita macam tu, kalau orang luar tak ada masuk langsung kan orang luar tak ada apa sebab buta masuk kampung kita. Ni boleh cek kata kampung kita tak ada rahmat. Patut kita nak kampung kita rahmat, kita kena ubah. Daripada kita tak ngaji, kita kena mengaji. Daripada kita tak ngaji fiqh, kita kena hijrah pada ngaji fiqh. Daripada kita tak ngaji kan usul, kena hijrah kepada ngaji usul. Kalau kita tak ngaji tasawuf, kita kena ngaji 3 ilmu ni wajibatun ala kulli mukallafin, ialah perkara yang wajib, perkara yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Sebab tu ini kena perlu pada ketua-ketua kampung kena ambil 3 ilmu. Kalau kampung ni tak ada ilmu ni, kampung ni tak akan nak pergi ke maju. Tak sampai cara lain. Kalau kita dengar cara Allah, kalau kita dengar cara Rasulullah, kita tak ada kena ambil. Tak sahuatlah reka apa, tak ada keberkatan. Kalau kita ambil cara Allah tak tepat, ambil cara Rasulullah tak tepat, ambil ngaji agama wi penuh, lepas tu kita isikan pemuda-pemuda kita boleh ngaji fardu ain, ngajikan usul, ngajikan fiqh, ngajikan tasawuf, kampung kita yang terkubur sendiri. Apabila dia banyak isi ilmu di dalam diri, maka dia saat itu nak mendekati dengan Allah. Apabila yang mendekati dengan Allah, dia nak ibadat, beramal pada Allah. Dengan amal ibadat telah dia akan tarik rahmat-rahmat keberkatan daripada Allah. Ibadah. Kita buat cara Allah dan cara Rasul. Dan insya-Allah bagi kita kapal dapat maju, dapat ke depan, dapat jadi support Al-Madinatul Munawwarah. Dari dulu banyak penyakit, tapi sekarang timbulkan cahaya. Pasal apa sekarang lari? Nah, Masjid Nabawi tak butuh amalan. Cuba di Madinah 24 jam semaya, 24 jam sujud pada Allah, 24 jam baca Quran, 24 jam ada orang di Raudhah duk semaya ibadat, minta doa ke Allah, 24 jam hidup ihya'u al-masjid Madinah, sebab ihya' Masjid Nabawi. Ada semua dak menghidupkan amalan-amalan. Sebab tu bertalu-bertali. Lepas tu siapa dia tengok apabila Madinah, Masjid Nabi, walaupun Nabi tak ada 1450. Tahu tak? Tu bekot dia. Kita masuk tu bekot dia pun. Apa? Hamba. Lupa mereka sudah bagi batak lipat dulu, hamba ada batak sapu, batak gapo dah. Amzah tu nama takut. Ni apa ni? Rahmat, barakah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita tak usah jadi salam Madinah, tapi sikit-sikit. Tapi apabila amal dia hidup, rahmat yang mesti. Pasti sikit Madinah tu apa amal raya?
Api dalam masjid Madinah, dalam Madinah, pelita dalam Madinah, bayung buka sendiri pagi buka. Pagi dia kata sampai bayung buka pula. Siapa dia ada bayar api? Api di masjid Madinah 12 juta sebulan. 12 juta sebulan ni siapa dia bayar? Siapa dia bayar? 12 juta bukan 12 bukan 12 juta. Duit gotiek. Jambe yang ngomong kita sana ada jambe Madinah tu. Tuki bawa tu baik pas apa serang ai siapa. Tu baik pas apa serang ai siapa. Tuki jam orang tidur di jambe Madinah. Jambe Madinah siapa dia bayar api Madinah? Ialah kena kepada Sultan Brunei. Raja Brunei bayar 12 juta tu. Jangan di mana tengok sini. Tu buat fikir tengok Brunei ada sakit kok. Brunei ada nyakit kok. Kok itu dok kawi dia hendak hawi. Brunei tak ada walaupun seorang nyakit kawi tak ada. Kenapa? Berkat raja duk bayar api di Madinah 12 juta sebulan. Lepas tu raja Brunei kanisa yang ada di kawasan Euro. Apa di Euro masa tu ada satu kanisa tu raja Brunei dia belikan buat masjid. Kanisa tempat ibadat orang Kristian. Dia tak jadi mampu dah solat tersejid tu sejid mampu sejid buat dia. Maka dia jual kanisa tu kepada Raja Brunei. Raja Brunei itu ubah daripada 4 gereja orang Kristian menjadi masjid bagi orang Muslimin yang ada di Euro. Ini berapa? Kita kena sakut dengan Allah, sakut dengan agama Allah, sakut dengan din Allah. InsyaAllah tempat kita akan jadi selamat. Tengok Raja Brunei, mana kau sakit Raja Brunei, mana kau orang rakyat Brunei susah, tak ada. Sebab tu kita harap pada kapula ini banyaklah amalan, banyaklah ngaji, ubahlah pinahlah daripada tak pagi pada baik, daripada kita kurang amalan, banyaklah amalan daripada kita tak ngaji, kita penuh dengan ngaji usuluddin, ngajikan al-fiqhi, ngajikan tasawuf, dan kita pakak-pakak beramal dengan apa yang kita ngaji. InsyaAllah apa yang katanya, siapa-siapa dia beramal, orang yang dapat beruntung dan orang yang dapat masuk syurga Allah. Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tuhan kata Muhammad mencuba cerita kepada orang beriman, mencerita kepada orang beramal yang saleh, kata Tuhan bersyurga kepada dia. Pada bapak abang kecil 2 je tahu.